Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Pada pagi ini saya ingin mengambil kesempatan untuk berkongsi tentang satu direction, the education and the challenges direction for the future. Saya juga minta maaf sebab tak dapat bersama-sama dengan rakan-rakan di Vietnam, dan saya kira satu kerugianlah untuk saya bila tak dapat bersama-sama untuk ke sana. Dan pada hari ini saya akan bercakap secara online, dan saya rakamkan perbincangan pada hari ini berkaitan dengan satu topik yang saya rasa ada kaitan dengan perbincangan kita untuk sama-sama rakan-rakan berkongsi dan mendapatkan feedback daripada semua. Baik, saya akan mulakan dengan the future of work confronting of the biggest challenges of the next decade. Ini berkaitan dengan satu topik yang kita bercakap tentang pendidikan dan kerjaya, bagaimana dalam konteks primary, secondary dan juga higher education dalam menentukan pendidikan asas dan juga pendidikan tinggi dalam konteks workforce ataupun pasaran pekerjaan. Dan jika dilihat, kita sedang berhadapan dengan pelajar ataupun murid-murid yang berada pada generasi Z sekarang, mereka berada di universiti. Dan kalau kita lihat pada pelajar sekolah yang berada di peringkat primary dan juga secondary school, kita kategorikan mereka sebagai alpha generation. The Z generation and the alpha generation is a different. Dan kalau kita lihat tentang keperluan dan juga dari sudut konteks pembelajaran dan pengajaran dalam kalangan pelajar generasi Z dan juga alpha ini juga berbeza. Dan jika kita lihat dalam generasi Z ini berkaitan dengan socialize, multitaskers, entrepreneurs, educated, philanthropists, digital native, interactive, tech savvy, less focus and caution. Dan ada pro and cons. Bila kita berhadapan dengan Z generation, kita sebagai educators perlu melihat apakah keperluan dan kepentingan yang harus kita terapkan supaya pengajaran dan pembelajaran itu berlaku sama ada dalam bilik kuliah ataupun di luar bilik kuliah mampu diabsorb oleh golongan Z generation ini. Dan itu satu keperluan. Dan jika kita lihat tentang Z generation dan juga alpha generation juga, di mana pelajar yang alpha generation ini sekarang berada di primary dan juga di secondary school. Yang di secondary school ini mungkin mereka berada pada form 1 ataupun form 2. Lahir pada mungkin alpha sikit, kita lihat mereka lahir pada 2010 hingga 2025. Dan currently satu population yang besar di seluruh dunia, 20 million age 7 to under and under lah, digital, maka mereka lahir dalam digital yang telah meledak dengan cepat, tech savvy, online shoppers, learners, extremely curious by parent, will be extreme educated. Jadi kalau kita lihat keperluan-keperluan ini menuntut kita sebagai educators untuk merancang pendidikan dan kerjaya anak-anak ini bermula daripada preschool sampai higher education dengan melihat kepada siapa anak-anak ini dan mereka itu dalam generasi yang mana. Dan setiap generasi itu adalah berbeza. Dan bila kita cakap tentang population generasi Z ataupun generasi alpha yang kita akan hadapi pelajar-pelajar kita, kalau saya sebagai pensyarah di universiti, maka generasi alpha akan masuk ke universiti dalam lebih kurang tak sampai 5 tahun lagi. But we need to plan, merancang tentang education dan juga career development mereka. Dan ini satu situasi yang saya tunjukkan tentang sama ada kita perlu risau ataupun kita merasakan ia bukan merupakan satu isu tentang graduate employability. Dia cakap the future of work, bagaimana pekerjaan masa hadapan mampu untuk memenuhi tuntutan dan juga demand dan supply dalam pasaran pekerjaan. Jika kita melihatkan status yang sedia ada 2021, rata-ratanya lebih kurang dalam 85% graduan kita keluar daripada universiti dapat pekerjaan dalam tempoh 6 months. Dan kalau kita tengok, boleh kita banggakan pada tahun seterusnya kita lihat bagaimana perbandingan antara tahun 2020, 2021 dan 2022, peningkatan dari 2022 ini hampir boleh kita katakan agak membanggakan, iaitu meningkat sampai 90.2%. Dan bidang-bidang pengajian seperti teknikal, seperti TVET dan STEM juga mendapat demand dalam pasaran pekerjaan yang agak tinggi. Tetapi kita tidak boleh berbangga dengan aspek
kuantiti sahaja untuk melihat graduate employability daripada 82% pada 2020, 85% pada 2021 dan tengok pada 2022 meningkat sehingga 90.2%. Untuk TVET sahaja 92.5%. Kalau kita lihat agak tinggi berbanding dengan bidang-bidang yang bukan TVET. Jadi adakah itu sudah cukup untuk menggambarkan peluang pekerjaan kerjaya masa hadapan itu telah cukup dan kita boleh berpuas hati? Jawapannya tidak. Kerana ada dua isu yang utama yang kita akan bincangkan. Yang isu yang pertama adalah isu di mana pelajar bekerja bukan dalam bidang. Adakah isu satu perkara yang kita perlu bimbangkan? Contohnya, mengambil bidang engineering keluar sebagai entrepreneurs, mengambil bidang medical perubatan keluar bukan menjadi pegawai perubatan, dan trend itu semakin meningkat hampir daripada 40% pada tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021. Bagi program-program pengajian yang bukan profesional seperti perubatan, pergigian, pendidikan dan sebagainya, perubahan dari sudut kerja yang bukan dalam bidang itu agak tidak tinggi, tak sampai pun 15%. Tetapi program-program pengajian yang agak lebih general seperti di fakulti sains, seperti fizik, kemis, biologi dan sebagainya, pelajar daripada fakulti sains sosial, pelajar-pelajar daripada fakulti pengajian Islam dan beberapa program pengajian yang bersifat general ini, maka kita lihat bahawa trend itu menunjukkan bahawa bekerja bukan dalam bidang ini satu perkara yang tidak menjadi satu isu ataupun bukan hanya berlaku di Malaysia sahaja. Yang saya sebut tadi orang dalam 40 to 50%. Kemungkinannya kalau kita lihat data yang 2022 ini, maka perubahan itu semakin meningkat. Dan mereka yang bekerja bukan dalam bidang ini juga kita perlu melihat dari sudut trend pekerjaan masa hadapan. Itu satu. Kerana wujudnya pekerjaan-pekerjaan baharu, satu. Yang kedua, berkemungkinannya pekerjaan-pekerjaan yang lama itu telah dijumutkan. Itu satu perkara isu yang kita perlu beri tumpuan. Tetapi dalam graduate employability ini untuk melihat perubahan pasaran pekerjaan pada masa akan datang, ia adalah isu gaji, di mana rata-rata walaupun kita telah mencapai 90% pelajar yang mendapat pekerjaan selepas tamat pengajian, tetapi hanya 40% ataupun tak sampai 50% mereka yang bekerja mendapat gaji yang setimpal dengan kelayakan sebagai seorang graduan dalam bidang-bidang yang tertentu ataupun di peringkat ijazah sarjana muda ataupun di peringkat diploma ataupun di peringkat sijil. Tetapi agak ketara data menunjukkan bahawa di peringkat ijazah pertama bagi program-program pengajian yang general ini yang saya sebutkan tadi, yang mereka mengambil pengajian Islam ataupun sains sosial ataupun sains tetapi bukan bekerja dalam bidang dengan gaji yang agak di bawah, kita sebut sebagai di bawah aras minimum, iaitu di bawah 2,000. Dan ada juga antara lebih kurang dalam 30% iaitu gaji di bawah 1,500 ataupun di bawah 1,000. Yang ini yang patut merisaukan. Kerana apabila kita kata graduan kita bekerja dengan gaji yang di bawah minimum, ini telah menjelaskan kepada satu struktur ekonomi yang tidak stabil, di mana graduan yang kita hasilkan ini mempunyai kemahiran yang kita sebut sebagai kemahiran tinggi bagi memenuhi gap, bagi mencapai negara maju, itu menjelang maybe 2030 yang akan datang. Tetapi kesannya kepada gaji permulaan ataupun gaji yang dimiliki oleh graduan ini di bawah gaji minimum. Ini dah menjelaskan ada timbul isu di mana tak perlu sambung belajar lepasan SPM, tak minat untuk belajar ke peringkat universiti kerana bukan sahaja mendatangkan bebanan hutang yang tinggi, tetapi selepas 3 tahun dan 4 tahun kemungkinan mereka juga akan bekerja sama level seperti peringkat SPM. Walaupun itu merupakan satu lontaran dalam masyarakat, tapi ada betulnya juga. Maka di sini kita nak mencari di manakah solutionnya untuk memastikan bahawa kita bukan boleh berbangga dengan 90.2% iaitu graduan bekerja selepas tamat pengajian, tapi kita harus lihat dari dua perkara. Yang pertama adalah sudut-sudut gaji dan yang kedua adalah dari aspek bekerja sama ada dalam bidang dan bukan bidang. Sekiranya bekerja bukan dalam bidang pun, tetapi mempunyai gaji yang di atas paras minimum iaitu 2,500 dan ke atas, maka kita boleh katakan bahawa graduan yang kita hasilkan itu mempunyai kualiti yang boleh dipasarkan dalam pasaran pekerjaan. Maka saya akan pergi kepada
topik yang kedua untuk kaitkan tentang pendidikan dan kejaya graduan dan juga kebolehpasaran dengan new norms in career. Kita bercakap tentang kerjaya masa hadapan yang sentiasa berubah, dan trend itu juga akan terus berubah bukan hanya Malaysia tetapi ia terkesan kepada seluruh dunia. Jadi new norms ini melibatkan bahawa kita lihat ada kajian-kajian sebelum ini telah mengatakan tak sampai daripada 10 tahun yang akan datang akan berlaku perubahan dari sudut pola pekerjaan yang semakin meningkat dan mendadak. Dan bila berlakunya COVID pada tahun 2020, pada 2 tahun itu kita lihat trend itu semakin meningkat dengan keperluan pada teknologi dalam pekerjaan itu semakin tinggi, menunjukkan bahawa 11 hingga 54% pekerjaan di Malaysia akan terjejas dengan ketara akibat AI dalam tempoh 2 dekad yang akan datang. It's a new trend yang kita sebagai pendidik harus melihat di satu perkara yang akan berlaku, just reality sedang berlaku sekarang dan memerlukan pada kita untuk membuat pengubahsuaian terhadap kurikulum dari sudut kaedah pengajarannya, dari sudut kaedah penilaiannya. Itu saya akan bincang di hujung nanti. Bahawa 74% pekerja Malaysia berisiko diambil alih menjelang 2028. Diambil alih di sini maksudnya dengan penggunaan teknologi yang semakin meningkat dan tinggi ini, maka kita lihat bahawa keperluan pada human resource itu, keperluan pada manusia itu sebagai pekerja itu semakin berkurang. Jadi apakah peranan kita? Dan bahawa 50% daripada pekerjaan di Malaysia berisiko tinggi untuk diautomatekan. Automate kan maksudnya tidak memerlukan lagi manusia untuk mengendalikan. Contoh kalau kita lihat dalam bidang perubatan, untuk membuat pembedahan-pembedahan yang kecil, minor operation sekarang banyak dilakukan oleh robot. Maksudnya tidak memerlukan lagi sejumlah pakar yang mengendalikan pembedahan, tetapi hanya dikontrol oleh seorang pakar sahaja melalui aplikasi teknologi. Jadi setengah-setengah pekerjaan termasuk dalam bidang perakaunan yang dijangka berdasarkan daripada sumber fokus perundangan dan pemasukan data berkemungkinan besar akan diautomatkan, dan ia akan memberi kesan kepada bidang-bidang seperti perakaunan. Maka kemungkinannya kuota untuk mengambil pelajar-pelajar dalam bidang perakaunan mungkin akan berkurang dan sebagainya. Ini ada kesan kepada penawaran dan juga permintaan dalam program pengajian, dan seterusnya akan beri kesan kepada pekerjaan itu sendiri. A new world of work argument by machines. Ini masa COVID itu kita lihat kebanyakan kita dan juga termasuk government sector dan juga private sector bekerja daripada rumah, work from home. Dan sampai sekarang pun kita tengok setengah-setengah company, tak termasuk government lah setengah company, private company, mereka masih lagi mengaplikasikan work from home ini. Bukanlah everyday tetapi dalam seminggu itu setiap kaki tangan mungkin diberi peluang untuk bekerja dari rumah, mungkin 2 hari ataupun 3 hari, mungkin 2 ataupun 3 hari lagi akan bekerja di office. Tapi melihat kepada productivity apabila work from home ini satu perkara yang menjadi satu keperluan selepas COVID-19 bagi setengah-setengah pekerjaan dan bukan untuk semua pekerjaan, maka productivity ini semakin meningkat. Dan ia boleh semakin meningkat, dia dapat memberi pelaburan dan investment kepada organisasi ataupun company tersebut. Ini adalah satu daripada struktur ekonomi sekarang dan juga masa akan datang. Dan kajian juga menunjukkan pada 2019 itu bila berlakunya COVID, sebelum COVID lagi, robot could take over 20 million job by 2030. Ini satu study yang dibuat fokus dasarkan kepada permintaan dan keperluan pada teknologi dalam pekerjaan itu sangat tinggi. And when mission becomes workers, seperti andaian yang saya sebutkan tadi, what is the role of the people? Di sini timbul persoalan dalam kita sebagai educators ataupun pendidik, bagaimana kita melihat bila mesin mengambil alih. Kalau kita lihat kita dahulu kan, setiap kali masuk gaji pendapatan kita akan berpusu-pusu ke bank. Jadi kadang-kadang sampai crowd bank itu, dari sudut fizikal ni, tak dapat menampung. Tapi sekarang kita lihat bagaimana bila permintaan dan juga keperluan terhadap teknologi itu tinggi, kita tidak ada lagi keperluan untuk pergi ke bank secara fizikal. Memadai hanya memerlukan satu laptop dan juga line internet yang stable. Maka kita dapat membuat beberapa transaction untuk pembayaran, untuk sebagainya lah. Di sini akan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang baru. Jadi saya nak mengajak para pendidik sekalian, para researcher untuk melihat peranan kita dalam bidang pendidikan ini. Bagaimana kita boleh menyumbang kepada new norms in career ini.
Di samping kita melihat bahawa keperluan kerjaya masa akan datang itu akan totally berubah dan dijangkakan akan berubah sampai 70% dari sudut apa yang kita lakukan sekarang ini kepada satu perubahan yang kita beradaptasi lah. Sebab itu the new generation seperti alpha generation, mereka ni tidak ada masalah sangat dengan teknologi, but mereka create a teknologi itu sendiri dalam kehidupan mereka. Dan dapatan kajian menunjukkan about dalam 97 di dunia 97 million pekerjaan baru yang akan muncul dan 85 million pekerjaan-pekerjaan yang ada sekarang yang kemungkinan besar akan dijumukkan ataupun diberi nafas baru. Antara growing job demand sepertilah data analyst, scientist, AI and machine learning specialist, big data specialist, digital marketing, all the X demand, job demand ini terlihat semuanya berkaitan dengan teknologi. Is how important teknologi dalam kehidupan manusia, termasuklah dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik dan juga dalam bidang sosial. These are popular jobs of the future. Bila saya lihat beberapa analisis yang dibuat di luar negara dan juga di dalam negara, ini antara beberapa job demand yang mungkin kita melihat pada job demand ini, maka kita mungkin mendapat sedikit maklumat untuk kita gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran kita bagi memberi motivation ataupun suntik minat anak-anak kita ataupun para pelajar kita dengan lebih awal, especially di peringkat primary dan juga secondary school. Dan pekerjaan yang kita sebut tradisional itu, yang selalu parents inginkan anak dia ingin jadi seorang doktor, menjadi seorang lawyer, menjadi seorang engineer, dan kita lihat engineer itu sendiri dah mula beradaptasi dengan bidang-bidang pengkhususan yang baru, termasuk juga dalam bidang perubatan dan cyber security analysis. Ini juga satu bidang yang akan menjadi satu tumpuan pada masa sekarang dan juga pada masa akan datang. Jadi berdasarkan kepada job demand ataupun growing job for the future ini, maka satu kajian oleh World Economic Forum 2023 masa itu dibuat di Davos pada Januari, melihat kepada ada 10 skills yang perlu diberi tumpuan dalam kurikulum pengajaran dan pembelajaran, termasuklah sokongan sistem ataupun sokongan program-program yang ada di peringkat sekolah dan juga di peringkat universiti. Antaranya adalah memberi tumpuan pada kemahiran seperti analytical thinking and innovation, active learning and learning strategies, complex problem solving, critical thinking and analysis, creativity, originality and initiative, leadership and social influence, technology use, monitoring and control, technology design and programming, resilience, stress tolerance and flexibility. Dan kalau kita lihat kemahiran-kemahiran seperti teknologi blast together with kemahiran soft skill and hard skill, dan resilience, stress tolerance, self-tolerance and flexibility is very, very important to make sure untuk balance antara keperluan hard skill and soft skill yang diperlukan dalam diri seseorang untuk dia berhadapan dengan cabaran dan juga isu dalam pendidikan dan pekerjaan ini, maka memerlukan resilient yang tinggi. Resilient that means bagaimana keupayaan ataupun coping strategies yang ada dalam diri seseorang to bounce back from the setback. Dan jika itu berlaku, maka kita lihat individu itu dapat beradaptasi dengan sebarang perubahan ataupun pola pekerjaan yang berlaku. Termasuk juga yang terakhir adalah reasoning, problem solving and ideation. Jadi it's all 10 skills yang kita sebagai educators bukan hanya kita gunakan 10 skills tu untuk diri kita as a upskilling and reskilling training untuk kita juga berada pada landasan yang sepatutnya. There's one of the platform yang kita boleh gunakan to align and to adjustment the curriculum in term of teaching and learning, in term of assessment, in term of the outdoor activities from the student punya activities yang kita boleh lakukan. Di sini memerlukan satu creativity kepada educators, especially kita lah sebagai pendidik, bagi sama ada pendidik itu di sekolah ataupun di universiti. It's not the issues, but the issues is bagaimana kita boleh meningkatkan kemahiran kita, at the same time kita juga membantu murid-murid kita untuk mereka juga menguasai kemahiran-kemahiran ini agar mereka dapat bersaing dalam pasaran pekerjaan pada masa yang akan datang. This one thing. Kalau kita lihat dalam konteks pekerjaan, maybe as an educator juga, kita juga boleh upskilling and reskilling kemahiran-kemahiran kita yang sebelum ini. Dan kita mungkin tak lahir pada Z generation dan kita bukan dalam kategori alpha generation.
kita mungkin X generation, maka keupayaan teknologi kita mungkin agak minimum. Maka untuk kita beradaptasi dengan perubahan teknologi yang sentiasa meningkat sekarang, maka kita perlu meningkatkan latihan kita, kemahiran kita daripada semasa ke semasa, especially yang berkaitan dengan teknologi. It's a job skill to succeed in the post-coronavirus. Satu kajian tentang bagaimana sebagai seorang individu untuk kita sentiasa perform well pada masa yang akan datang. Yang pertama, kita perlu menguasai adaptability and flexibility. Itu is one of the skills. Yang kedua, tech savviness. Ketiga, creativity and innovation. Yang keempat, critical thinking. Yang kelima, digital encoding skill. Keenam, leadership. Leadership is very important. It's one of the, to be a leader not daripada lahir. Ada semua orang kata leader ni adalah daripada lahir, tapi sebenarnya maybe ada faktor yang mempengaruhinya. Tapi to be a good leader or great leader bisa come from the experience, come daripada pengalaman-pengalaman lepas dan juga daripada kemahiran-kemahiran baru yang kita kuasai. Dan yang terakhir adalah emotional intelligence. Keupayaan kita dalam memahami emosi dan mengurus emosi diri dan juga at the same time mengurus emosi orang lain. Jadi ada conclusionnya untuk perbincangan saya berkaitan dengan topik the future of job ini, bagaimana what's a role of the educators untuk kita gunakan bagi memastikan murid-murid dan pelajar kita ini sentiasa merancang pekerjaan dan juga pendidikan masa hadapan. Yang pertama adalah kita boleh beri tumpuan tentang employability skills. Kemahiran kebolehpasaran itu yang saya sebutkan tadi, ada 10 skills tadi yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Dan ia boleh digunakan untuk kita gunakan bagaimana untuk kita bantu pelajar kita untuk meningkatkan kemahiran kebolehpasaran ini, sama ada melalui pengajaran dan pembelajaran, melalui supervision, melalui program-program sokongan yang terdapat di sekolah dan juga di universiti. Yang kedua, kita kena sentiasa memastikan bahawa murid-murid dan pelajar kita sentiasa career ready untuk memasuki transition daripada preschool, career ready to the primary school, daripada primary school, career ready to the secondary, kemudian pergi pada peringkat yang terakhir dalam pengajian pendidikan to higher education, sama ada peringkat degree, masters ataupun PhD. Dan yang keempat adalah self-regulation. Is one of the domains yang saya kira penting untuk kita embed dalam teaching and learning, termasuk juga dalam assessment. Dan yang keempat yang saya sebut tadi juga adalah resilient. Jadi semua perkara ini adalah untuk memastikan elemen ataupun fokus negara untuk melahirkan graduan yang holistik ataupun memenuhi permintaan dan keperluan permintaan dan penawaran dalam pasaran pekerjaan. Maka yang pertama, tak nak kita kena sentiasa membuat pengubahsuaian terhadap kurikulum yang sedia ada, sama ada di peringkat sekolah ataupun di peringkat universiti. Yang kedua, kena melihat kepada apakah future needs, keperluan masa hadapan yang kita sebagai policy makers, kita sebagai educators maybe di universiti ataupun di sekolah, kerana future needs are very important. Ketiga adalah definition of the employability. We need to cover. Kalau di sekolah, kalau di universiti, what is the definition of the employability yang kita nak beri tumpuan dan fokus. Key facets, mungkin how can we develop and who is responsible. Maybe we are educators, maybe we are a leader, we are parents maybe for the children. Maka next step, bagaimana kita memainkan peranan untuk memastikan kita sentiasa menjadi educators yang boleh menyumbang kepada the future needs, the future of work, dan yang saya sebutkan tadi, the integration of the education and career is a very important. Kita kena highlightkan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum yang kita sediakan. Jadi saya rasa itu saja my view berkaitan dengan topik pada kali ini. Dan saya ucapkan selamat berseminar kepada semua peserta, dan mudah-mudahan dengan seminar ini dapat mewujudkan satu collaboration ataupun perkongsian, bukan hanya idea terhenti di seminar saja, tapi mungkin apa yang kita dapat dan perolehi ini melalui perkongsian pembentangan-pembentangan yang akan diadakan selepas ini, mungkin dapat kita fikirkan tentang next step
bagaimana collaboration yang kita buat ini boleh ditingkatkan dan akhirnya menjadi satu peluang untuk kita bersama-sama menghasilkan satu sumbangan kepada pendidikan dan kerjaya for the future untuk anak-anak kita dan untuk negara kita, insyaAllah. Jadi selamat berseminar semua. Jadi saya itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.